Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk tahun yang baru, saya dan juga Syaril masih lagi berada di pentas utama di Studio 1 Suara Kita Hak Kita. 2018 kita hari ini baru menjengah ke tarikh itu. Usia pun dah menginjak setahun lebih tua. Walaupun genap bulan tu belum lagi, tetapi biasalah. Kita ni bila bermasuk tahun baru maksudnya dah meningkat satu usia lagi. Itulah dia. 37. Tak, tolak 5. Dan kita harapkan pada tahun 2018 ini anda semua memperoleh banyak kejayaan lah. InsyaAllah. Dan juga untuk kita pun semoga ukhuwah kita ni terjalin bersamalah. Amin. InsyaAllah, amin. Seperti biasa, Suara Kita saban tahun sebenarnya. Bila kita masuk saja ke tahun baru, kita akan berbicara mengenai aspek kewangan. Ini kita nak beri satu panduan dan juga nasihat yang berguna lah untuk para penonton sekalian supaya tragedi 2017 tidak berlaku lagi. So, yang uruskan kewangan baik 2017, alhamdulillah. Tahniah kita ucapkan. Tapi yang dah terpesong sikit, dah lari pada landasan, kita nak tarik balik ke landasan yang betul. Kena patah balik. Jadi tahun 2018 ini dah masanya untuk anda membina kewangan anda dengan cara yang betul. Kadang-kadang kita ni dapat duit kan, macam contoh gaji bulanan, kita tak pandai nak menguruskan kewangan tu. Betul. Ada yang cakap bahawa contohlah gaji 2000 tu lah tempat untuk aku nak bayar komitmen. Jadi macam mana nak simpan? Sebab tak ada ruang kosong dah nak simpan. Dah untuk bayar komitmen je tu. Okay. Tapi sebenarnya ada cara tu untuk nak uruskan kewangan tu. Kita dengar daripada tetamu kita lepas ni. Jadi insya-Allah tahun baru ada promo tak? Mestilah ada. Itu dah wajib. Apa bezanya segmen tahun baru kita? Segmen tahun baru kita? Kena tunggu sampai akhir nanti. Okey, baik. Jom kita saksikan promo minggu ini untuk tahun baru Suara Kita Hak dengan Kita. Tajuknya Duit di mana kau duit? Tak duit. Sudah setahun gua cari lu. Setahun lu menyepi. Suara macam ku kenal, kau boros kan? Sudah geharu cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Harumannya akan memukau, pokok cendana, pokok gaharu. Aku datang bertemu engkau untuk mengucapkan selamat tahun baru. Okey, azam aku tahun baru 2018 ni, aku nak tambah lagi satu. Tambah seorang lagi? Bukan seorang, kereta. Okay. Macam 2017 aku fail lah, macam-macam lah. Aku punya bus sana, bus sini kan. Bocor sana, bocor sini. Jadi 2018 ni memang aku betul-betul planning untuk memantapkan kewangan aku dengan cara bawa sikit. Main apa sikit? Aku rasa semua dah okey dah. Tapi aku rasa 2017 kau ada hutang aku. Jadi hutang aku tu kau nak letak kat mana ni sekarang ni? Tak ada pun nampak nak bayar hutang, tak ada pun. Okey, bila kau cerita pasal hutang tu aku dah rasa cemas. Jadi kita masukkan bawah kecemasan ni nanti. Duit sinilah aku akan bayar kau. Boleh? Kita bermaaf-maafan lah. Maaf tau. Okay. Hutang nanti aku bayar lah. Okey, itu dia promo tadi. Amboi, bukan main lah. Biasalah. Pelakon-pelakon kita ni tiap-tiap tahun menunjukkan prestasi yang cemerlang. Ya, sebenarnya yalah kalau ikutkan tahun 2013 kita mula episod yang pertama kan, SKSK. Jadi takkanlah tak ada peningkatan dari segi mutu lakonan tu. Mesti ada beza lah kan. Bagus. Okey, seterusnya kita nak tengok dulu TOTD, Topic of the Day. Tajuk kita duit di mana kau duit. Ini memberi gambaran lah untuk aspek pengurusan kewangan kepada kita semua lah. Betul, terutama untuk golongan muda seperti saya, bukan dia. Pengurusan kewangan yang bijak seringkali menjadi topik utama ketika tahun baharu menjelma. Ia melibatkan individu, keluarga mahupun sebuah organisasi. Perancangan kewangan yang bijak boleh mengelakkan kita daripada gagal dan ia sangat penting. Merancang perbelanjaan adalah langkah pengurusan kewangan yang bijak, tidak kira sama ada bergaji besar mahupun kecil.
Di antara kesilapan yang sering dilakukan berkaitan duit ialah terlalu banyak berhutang, lambat membayar bil dan tidak menyimpan wang untuk kegunaan masa depan. Semua ini boleh dielakkan dengan sentiasa mengawasi tabiat perbelanjaan seharian kita. Dahulukan keperluan dari melayan kehendak diri dengan menentukan matlamat kewangan. Penetapan matlamat ini akan membantu kita untuk lebih memahami nilai sebenar wang dan secara tidak langsung, ia boleh menggalakkan kita berbelanja dengan lebih bijak. Tidak dinafikan, wang merupakan medium penting dalam kehidupan seharian. Namun, sebagai manusia, seringkali lupa dan terus melakukan kesilapan dalam menguruskan wang sehinggakan ia bukan sahaja menghantui golongan yang berpendapatan rendah, malahan mereka yang bergaji lumayan juga tidak ketinggalan. Namun, adakah kesilapan yang sering dilakukan ini tiada jalan penyelesaiannya? Terdapat beberapa tip yang boleh kita guna pakai untuk memastikan setiap perancangan dapat dilaksanakan. Antaranya ialah pastikan setiap kali gaji, wang yang diperuntukkan untuk simpanan diletakkan di dalam akaun yang khas dan pastikan ia tidak akan digunakan melainkan berlaku kecemasan. Selain itu, elakkan menggunakan kad kredit ketika berbelanja. Sentiasa amalkan sikap menyenaraikan barangan yang hendak dibeli supaya tidak berlaku pembaziran dengan membeli barang yang tidak penting. Rancang kewangan secara teliti dengan mewujudkan pelan perbelanjaan peribadi khas meliputi perbelanjaan harian, mingguan, bulanan sehinggalah perbelanjaan tahunan. Berbelanjalah dengan bijak untuk kebahagiaan serta keharmonian kehidupan harian kita. Janganlah sanggup jadi papa kedana semata-mata untuk bergaya. Bak kata pepatah, ukur baju di badan sendiri. Berbelanjalah mengikut keperluan, bukan kepuasan. Berbelanjalah mengikut keperluan, bukan kepuasan. Kepuasan. Lagi satu, ukur baju di badan sendiri. Salahnya saya ukur tahun lepas besar. Tahun ni kecil sikit je. Saya, orang lain ukurkan untuk saya. Bini saya ukurkan. Saya nak tanyalah, 2017 macam mana 2017 prestasi kewangan? 18 cakap orang putih. UI, okey. Prestasi kewangan 2017 macam mana? Merangsangkan atau tidak? Saya rasa macam ada... Terpesong? Ada terpesong sikit lah. Ada terpesong sikit. Ada hutang delay 1 bulan, 2 bulan? Tapi dari segi bayaran, every month cantik. Dekat AKPK pun cantik lah. Sebab saya pergi tu check, tak ada satu. Semua kosong. Kan? Okay. Bagus. Okey, baik. Kita... saya nak Fad perkenalkan tetamu. Weh, okey. Kita 2018. Oh iya, okey. Kena buka RO lah. Okey, kalau anda tengok suara kita tahun bila Puan? Rasa dah 2-3 tahun juga kita jemput juga tetamu yang sama. Kita bersama dengan Puan Akmal Yaakob, Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan AKPK. Tapi Puan sama je. Kan? Tak Puan tengok saya sama tak? Sama lah. Sama tak? Tak Puan, gemuk sikit. Oh ya kan? Okey, macam mana? Bahagia. Apa dia? Bahagia. Bahagia. Alhamdulillah. Sayang bini kat rumah. Okey. Alright. Untuk macam biasalah, kalau Puan Akmal datang kat sini, AKPK yang biasa orang tahu tentang pengurusan kewangan lah. Kadang-kadang kita tanya juga dekat orang ramai, apakah itu AKPK? Ada yang tak tahu, Puan. Marah sikit, Puan. Dia tak tahu AKPK tu, Puan, sebenarnya. Tapi itulah, ada juga macam tahun lepas 2017 apa yang saya baca, kebanyakan ada yang muflis tu terdiri daripada golongan-golongan muda kan. sebab apa rasanya diorang salah percaturan dari segi kewangan ke atau macam mana? Kalau kita boleh imbas kejap lah Puan, yang 2017 ramai datang jumpa AKPK, apa masalah utama dia bang? Imbasan balik sekejap. Ya, boleh. Ramai yang datang ke AKPK tu, kebanyakan mereka tu yang pertama sekali sebab dia ialah tiada pengurusan kewangan. Tak ada ilmu tentang pengurusan kewangan lah. Jadi pengurusan kewangan ni, kalau kita pasal pengurusan kewangan ni, apa yang dikatakan pengurusan kewangan? So ada dua, satu kredit, satu cash. Tapi yang paling important sekali kita cakap tentang pengurusan aliran tunai. Jadi aliran tunai itu itulah yang cash yang kita ada. So yang pertama sekali kita mestilah teratur, ada struktur. Bila dapat duit janganlah macam orang kampung kata hilang akal lah, entah mana pergi duit dah tak tahu kan. So kita mesti ada, kita berbelanja tu biarlah secara bijak. Tadi dah kata tadi kita kena bezakan kehendak dengan keperluan. Tadi dia kata kepuasan. Tapi AKPK kita kata kehendak dengan keperluan. Jadi kalau dah banyak kehendak tu, kita kena orang kata tangguhkan kehendak tu, delay gratification. Tak bolehlah kalau ada 10 benda kehendak tu, mungkin 1-2 je dulu, yang lain tu sabarlah, ambil yang perlu, yang kehendak jangan. Lepas tu kita nak
pengurusan kewangan ni kita mesti ada menabung. Ya? Kita dah cakap pasal menabung dulu. Kita banyaklah cakap apa dia menabung, nak kena buat simpanan. Dan simpanan nak buat apa? Ada kecemasan. Ada orang simpan, dia tak tahu nak buat apa. Heran juga ya tu. Jadi tak ada matlamat pun susah. So the first one, kita nak menyimpan untuk dana kecemasan. Seterusnya kita kata, kita kat Malaysia ni kita ada buat pinjaman. Jangan bank datang, kalau institusi kewangan datang nak bagi pinjaman, kita pun dengan penuh semangat lah. Isi. Tapi kelayakan dengan kemampuan adalah dua perkara berbeza. Mungkin dia kata, Syaril kata banyak, you gaji mahal Syaril, you boleh ambil pinjaman yang tinggi. Tapi adakah Syaril mampu untuk membayar balik? So kena fikir dah. Lepas tu yang biasalah, you nak pinjam tu nak buat apa? Ada tujuan ada tujuan. Mesti ada tujuan. Yang kelima kita kata menyediakan bajet. Ini orang Malaysia ni memang susah nak buat bajet. Dia kata puan tak ada cukup duit, puan nak buat bajet. Puan tak ada duit, itulah kena bajet. Sebab takut terlari. Kalau dia ada banyak simpanan, dia lari bajet pun tak apa, dia ada simpanan. Nah, akhir sekali kita nak katakan menguruskan kewangan aliran tunai yang baik ni, biarlah ada ilmu. Jadi mana kita nak cari ilmu? Yang ilmu dia fikir lah. Fikirlah ilmunya. Baik, itu dia antara 6 tadi. Yes. 6 antara kerangka utama yang puan nyatakan yang mungkin kita boleh pecah satu persatu selepas ini. Baik puan, kalau kita tengok mengenai gaji dan juga orang kata pendapatan dan juga apa yang kita gunakan itu, kadang-kadang nak dapat keseimbangan tu sangat susah puan. Bila kita jumpa pakar-pakar kewangan sebagai contoh, okey, dia akan tunjuklah cara yang terbaik, berapa persen untuk simpanan, berapa persen untuk pelaburan, berapa persen untuk ni. Tapi hakikatnya bila kita ke lapangan, sedih puan. Macam mana saya nak simpan? Saya guna pun negatif pada setengah-setengah je. So nak dapat orang kata akaun yang balance itu sangat-sangat susah. Dan kadang-kadang tak logik. Macam mana apa yang boleh bantu? Kadang-kadang dalam simpanan kita tu bukan simpanan, tak ada simpanan langsung. Kosong, negatif. Cukup saja. Cukup. That's right. This is ini mengambil you must have a lot of discipline, orang kata. Disiplin diri. Dan sebenarnya duit kita. Kalau kita tak ada orang nak bagi kita lebih-lebih dah. Kalau kita yang bergaji misalnya, setiap bulan itulah gaji dia. Gaji tetap, tapi perbelanjaan tu berubah-ubah. Jadi kita boleh control. Jadi kalau tengok ada statistik misalnya, yang kami bagikan sebagai anggaran saja. Nanti orang marah pula kan. Ini hanyalah orang kata guidance. Okay? For example, kita kata sewa rumah ataupun pinjaman rumah jangan melebihi 30% daripada total pendapatan kita. Jangan melebihi 30%. Ini contoh dia punya chart. Ini chart dia kan. Jadi kita tengok pengangkutan ataupun dia punya transportation jangan lebih 10%. Jadi be careful kalau saya kata ramai orang marah 10%, dia kata kereta mana ada puan 10%. Misal gaji dia 2,000 lah net. 10% 200 dia kata. Mana puan? Tapi that means apa dia? Jadi apa maksud dia? Maksud di sini you tidak mampu. You tidak mampu untuk membuat pinjaman yang lebih daripada 200. Mungkin dia boleh bawa motosikal. Kenderaan 10% ya. Tapi dia kita kalau kita yang disarankan oleh AKPK ialah sewa rumah, sewa pengangkutan ni jangan lebih daripada 40%. You imagine ini adalah kita punya pinjaman tetap. Kalau dah dia lebih 50%, 50 pun boleh lah, macam orang muda 2 orang ni boleh lah. Tapi yang the rest tu you kena kecilkanlah sikit. Contohnya makanan. Makanan. You tak banyak makan kan? Kuranglah sikit. Okay? Atau pakaian. Janganlah beli baju tiap bulan. Beli jam ke? Tak boleh beli baju tapi kat bandar lah. Boleh. And then ada simpanan. Simpanan tu berapa? Kita kata minimum 10%. Tapi tak apalah, janganlah kata tak ada lah. Tak ada 10% tak apa. 5% pun tak apa asalkan ada simpanan. So kami dah tahu situ ada utility tu, your handphone, semualah, electricity, water utility, kan. 5%, and then ibu bapa tu kita kata kami tahu tu ibu bapa sebab selalu kita tak bagi kat ibu bapa ni susah nak cari berkat. Betul. So ibu bapa mesti spiritual tu kita kena faham. Fahamnya tu. And then budi bicara. Itu budi kalau bicara ni apa? Budi bicara tu macam pergi spa ke, pergi tengok wayang ke. Budi bicara Budi bicara untuk diri lah. Tapi bagi saya itu entertainment kot. Entertainment itu shopping, that sort of thing kan. So kalau kita dah yang lain tu, kalau misalnya kadang-kadang tiap bulan kita pun nak I want to nak pergi retail therapy lah, sedih sangat kan. Boleh lah. Pedi-pedi. Dia kan. Tapi yang lain you kena kurangkan lah. Jangan you maintain yang tu.
you naikkan itu, yang lain you maintain, dah mesti tak balance punya. Okay, so yang tetap kita tahu yang sewa rumah ataupun pinjaman rumah dan kereta. The rest you kena jaga betul-betul. Baik, 2016, 2017 saya tengok 2 tahun ni antara tahun yang ramai sangat orang jadi usahawan sebagai contoh. Itu pendapatan tambahan. Yes, Tapi pendapatan tambahan ini pun dia tidak bersifat sebagai gaji yang kekal, gaji yang hakiki. Ada bulan ni dapat banyak, bulan depan dapat sikit. Dan kadang-kadang mereka menggunakan pendapatan tambahan ini sebagai satu instrumen untuk buat pinjaman dan juga lebih kepada sewa rumah ni mereka boleh beli yang mahal sikit sebab ada backup. Tetapi backup itu tak kekal. Bagaimana puan pendapatan tambahan ni tak kekal ni? AKPK banyak membuat program dengan usahawan-usahawan di Malaysia dan kami dapati ni daripada research kami lah ya. Kami mendapati bahawa banyak usahawan kita ni dia bila dapat for example dia duit banyak ataupun pinjaman misalnya dia what we call the co-mingle the fund. Maksudnya duit bisnes tadi sepatutnya dia untuk bisnes. Tapi dia membuat pembayaran motosikal anak dia lah, dia buat dan itu so it's co-mingle. But what you can do, kita mengajar dia orang ialah konsep of pay yourself first. Jadi kena ambil gaji lah daripada itu. Kalau dia tak ambil gaji kan, jadi digunakan dah. Nak membesarkan bisnes tak boleh. And then dia complain tak boleh, bisnes tak berkembang sebab ada cara-caranya lah yang kami ajar. Dan the other thing is kalau kita punya pendapatan agak fluctuate begitu jangan simpanan tu mesti banyak. Sebab anytime nanti kita pun dah tak ada duit. So simpanan tu mesti banyak sikit lah. Berapa simpanan ideal lah untuk setiap keluarga lah? Ada orang cakap wajib ada 6 bulan simpanan contohnya. Itu dana kecemasan. Dana kecemasan tu antara 3 hingga 6 bulan. 3 hingga 6 bulan. Ya. Dia konsep dia gini, very simple. Misalnya kalau kita question ni, kita tanya diri misal kalau you kerja ni ya ATM misalnya, kalau dah tak bekerja lagi, berapa lama kita akan dapat kerja lain? So ada orang kalau dia seorang pakar misalnya, dia berhenti kerja, mungkin dia dapat kerja besok pagi dah ada kerja dah. Jadi dia tak payahlah simpan 6 bulan. Tapi orang macam kita mungkin 3 bulan tak dapat lagi kerja. 6 bulan tak dapat. So kita kata simpan. Sebab bila you berhenti kerja, benda-benda lain kena bayar. Yes. Your electricity kena bayar, you punya pinjaman-pinjaman kena bayar. Jadi itu sebabnya kita ada dana kecemasan. 3 hingga 6 bulan ada tak? Berapa 3 hingga 6 bulan tu? Berapa ringgit? Yalah, berapa ringgit? Kalau gaji hanya 10,000, 60,000 lah kena. Kena ada perancangan lah. Saya rasa macam... Saya tak tahu nak kena ada perancangan. Kena ada perancangan. Kena ada pendapatan tambahan lah untuk backup lah benda ni. Kan? Kalau tak, mungkin macam gaji kita yang kita dapat tu kadang tak ada tempat untuk kita nak simpan kan. Sebab tu kita kena cari pendapatan tambahan. Okey, baik. Kita tengok kat Facebook, Fat. Tadi duk sembang Fat, ramai tadi komen nak tanya soalan. So kita alu-alukanlah sahabat-sahabat kita. Okey, kejap. Saya nak buka saya punya. Sebab selalu kat sana dah standby. So duduk sini nak kena buka balik lah. Okey, ini pandangan daripada Fiza kata, wow, dia ni bagi pandangan je. Okey, sebenarnya kalau kita pandai merancang untuk mengawal kewangan kita, bagi pendapat saya tak ada masalah. Selagi kita dapat merancang dengan baik dan ikut apa yang dirancang. Tapi sedikit sebanyak memang sekarang ni nampak RM50 seperti RM10 sahaja. Tapi untuk ekonomi sekarang ni kalau bujang gaji 1,500 ke bawah, saya rasa boleh survive lagi. Tapi rasa kesian terbeban pada yang sudah berkahwin. Untuk gaji yang sebegitu saya rasa belum mampu lagi untuk menanggung kos untuk berkeluarga. Tapi kalau kita pandai planning, insya-Allah semuanya berjalan dengan baik. So gunakanlah duit itu dengan sebaik-baiknya. RM1,500 kalau dah berkeluarga duduk di KL, bagaimana Syaril? Dengan ada anak lagi seorang. Macam anak Syaril pun sebulan pun RM600 Syarul. Syarul pula Syaril. Mungkinlah ada beza-beza lah. Kan, lebih kurang kan. Itu kehendak pula kan, kehendak pula. So kita tengok daripada soalan tadi berkaitan dengan kos sara hidup kan. Kadang-kadang orang meletakkan alasan itu kepada kos sara hidup. So bagaimana kita nak seimbangkan? Kos sara hidup ni tiap-tiap tahun mungkin akan meningkat. Tapi kalau kita tak tingkatkan pendapatan mungkin susah juga kan. Kita ni kalau nak mengubah tabiat ni actually kalau ada research mengatakan if you do it 21 times 21 days it becomes a habit. Ada orang kata 40 hari dah semata lah. So tabiat yang kita ada ni sekarang ni sukarlah untuk ditukar, tapi you must do it. There's no other choice, you know. So kita kata tengok dia kita tengok ada banyak case actually. Kes-kes di masa media tentang kewangan, ada yang bunuh diri, ada yang amat sedih sekali kan. Kadang-kadang orang banyak duit pun bunuh diri juga. Tahun lalu yang kita tengok
ada penyanyi di Korea dan sebagainya, with all the glamour, tapi bunuh diri juga. So kadang-kadang kita kena tengok betul-betul lah. So dia kata perancangan yang ni kan kita nak tengok. The first thing kita tanya is tabiat ni is where are we now financially? Di mana kita sekarang ni dalam keuangan? Kita kadang-kadang orang tak nak tulis. Pernah Fadil tulis ni. You sit down dengan your wife, buka spreadsheet besar sikit. Dan tanya, buat ni, you ada apa? Kita ada apa sekarang? Ada rumah, berapa nilai net worth kan? Account ada berapa? You ada, kadang-kadang husband and wife pun sorok pula duit. Sorok kan? Dia tak tahu. Saya sorok pin. Okay. But you must know lah kan. Kalau tak siapa suruh kahwin kan. So kita kena, account you ada berapa? Kita ada apa? Sebab kita nak increase our net worth kan. And then, apa lagi yang kita ada? So, then kita sit down. Dan kita fikir pula. Tahun baru 2018 ni. Apa yang kita nak? Kehidupan kita dari segi keuangan. Mungkin dia kata, okey lah. Kita beli rumah. Okey, sekarang kita nak beli rumah. Kita tak ada rumah. Kita nak beli rumah misalnya. Dan rumah tu ikut kemampuan lah. Okey, memang sekarang rumah banyak. Harga dia memang tinggi, saya faham. Tapi tak apa. Kalau tak ada pun, apa yang kita ada sekarang? Nak beli rumah mesti ada dia punya down payment. Berapa down payment kita ada? Tengok, dia ada RM50,000. Oh, tu tiba-tiba kan yang ni ada RM30,000. Then that is your down payment for the house. So mungkin kita tak dapat beli rumah 2018 ni tahun ni kan. Mungkin tahun depan, tapi tak apa, kita buat persediaan. So there is a gap. Kan dari apa yang you ada, apa yang you nak, there is a gap. So you work out on the gap. Kadang-kadang ada cara-caranya yang boleh kita nak close the gap yang itu. So that's why like kita kata it's all about yourself, what you want to do. Ada kalau kita baca tahun lalu bila masa orang budak-budak sekolah nak masuk sekolah ni kan. Ada ibu bapa yang mengatakan, amat sedih sekali kalau saya baca tentang dia kata, tak apalah bang, belilah baju sekolah satu saja, biarlah saya basuh hari-hari. I think that's very sad to me lah. Tapi mengapa jadi begitu, kadang-kadang sedih itu, tapi kita kena tengok balik semula. Mungkinlah kita kena beli kat tempat yang kita mampu. Mungkin jenama tu bukan kita punya. Ini kita bagi cadangan saja. Kita beli baju sekolah dan sebagainya kan mahal. Mungkin jenama tu bukanlah untuk kita. Kita pergi belilah di mana-mana mall yang boleh bagi kita kan. So kita kena tengok kemampuan kita juga. I mean, this is very difficult, very sensitive pada kami, tapi this is something that you have to do. Sangat subjektif sebenarnya kan. Yeah. Sebab tu ni musim sekolah ni kan, baju sekolah tu saya setuju. Kadang-kadang anak-anak ni bila mereka ke sekolah suka banding-banding kan. Beg sekolah lagi? Beg sekolah, jenama apa, kasut ni. So benda-benda tu ibu bapa nak kena bagi tahu anak-anak awal-awal Kalau kita orang yang berada sebagai contoh, jangan cakap kat anak-anak, janganlah cuba tanya soalan-soalan macam ni. Kadang-kadang sensitif untuk orang lain Kena ajar daripada darjah 1. Jadi darjah 2 dia dah faham dah. 3, 4, 5 seterusnya. 1 tahun 1 baju je, sepasang baju je. Tapi itu untuk yang tidak berkemampuan lah kan. Tapi kita doakan yang tak berkemampuan tu 2018 semoga dia dapat lagi kekayaan insya-Allah. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan pakar AKPK kita. Orang kita daripada AKPK. Jumpa selepas ini. Perkara pokok dalam urusan keuangan yang sangat penting ialah seseorang itu harus memperhalusi, mengkaji keperluan dia dulu. Berapa banyak yang dia perlu pakai untuk kehidupan yang asas. Misalnya katalah keperluan asasnya RM2,000. Jadi apa yang dia perlu cari ialah mesti mencari lebih daripada RM2,000. Dan sekiranya dia dapat RM2,500, RM500 itu seharusnya lebihan itu disimpan sebahagiannya. Walaupun biasanya bila dapat wang ni tak pernah yang cukup, tetapi
menabung itu sangat penting lah. Okey, kalau dari bagi saya lah dalam pengurusan kewangan ni, actually kita patut ada tabung-tabung kita sendirilah. Maksudnya bila kita, contoh kalau kita makan gaji kan, okey, bila dapat gaji je kita dah allocate. Ini untuk apa, ini untuk apa. Kita kena ada tabung pendidikan ke untuk kita tahu gain knowledge, tabung pelancongan, tabung macam kalau kita ada family anak-anak, tabung anak-anak. So at least kita tahu dah. So kita disiplin lah benda tu, maintain benda tu, at least kita tak overspend. Bila kita dapat gaji je, kita buat beberapa akaun. Macam satu akaun untuk perbelanjaan besar kita, macam rumah, kereta, apa-apa yang wajib. Okey, itu dia tadi pandangan umum yang sempat kita temu bual. Rata-ratanya ada jugalah pasal kos sara hidup. Itu yang kita tak boleh nak nafilah kan, itu yang realiti berlaku pada hari inilah. Setiap tahun contohlah kalau kita ni gaji 2,000, setiap tahun akan ada kenaikan, Syaril, kenaikan gaji. Contohnya macam RM150. Tetapi apabila kita tidak pandai menguruskan kewangan, penambahan duit bulanan kita itu kita rasa macam kita nak beli yang lain pula. Contoh macam kereta lah. Oh, tahun lepas aku dah pakai kereta kecil, tahun ni gaji dah naik, tambahlah sikit, tambah RM100 je sebulan. Benda macam itulah kan. Lepas tu dia masukkan elemen-elemen orang tua cakap, "Weh, dapat anak seorang, ini rezeki anak. Tambah beli kereta baru. Betul. Ini rezeki anak kedua, beli kereta nombor 2." Last sekali bapaknya yang terbeban kena bayar bulan-bulan. Macam-macam lah kan. Kita masih lagi bersama dengan Puan. Saya nak tanya mengenai elemen hutang dan juga simpanan. Ini sangat-sangat menarik jugalah sebab kadang-kadang ada yang cakap kalau ada duit better habiskan hutang dulu. Tapi ada orang cakap better kita simpan untuk pelaburan supaya keuntungannya boleh bayar hutang. Yang mana lebih baik sebenarnya kalau daripada AKPK boleh beri cadangan? Okey, kalau kita melihat kepada pengurusan kewangan, kalau kita dapat gaji tu, the first thing yang kita buat ialah simpanan. This is what you call as pay yourself first, kan? Kita buat simpanan. So simpanan itulah yang mustahak. Okey, kalau ada emergency, tadi tak ada emergency kan? So itu kena simpan. Kalau kita dah simpan untuk emergency, baru kita buat simpanan yang lain. 3 bulan misalnya, 3 bulan gaji, 3 bulan perbelanjaan tetap, budi bicara dan berubah-ubah. So 3 bulan dah simpan. Then baru kita tengok the next step. The next step baru kita tengok kita punya pinjaman-pinjaman tadi. So simpanan tu memang mustahak. Tapi di Malaysia ni kita tak boleh lagi beli kereta cash, jarang. Ya, betul. Boleh jarang kan? Dan kita tak boleh rumah lagi cash. Memang jarang. Kita jarang dapat. So kita hutang tu memang boleh. Tapi kita jangan sampai berhutang sampai tidak boleh dikawal. Okey. Dan lagi satu tanya soalan tadi, iaitu simpan dulu ke atau bayar hutang dulu. But sometimes kita macam ni. Kalau kita menggunakan kad kredit, for example, kad kredit ialah kadar pinjaman yang paling tinggi sekali di Malaysia, antara pinjaman yang paling tinggi sekali, 18%. Dan kita punya simpanan baru 2%. Jadi mana lagi baik, simpan ke bayar hutang? Bayar hutang lah. Nanti dia naik 18. Dia 18 and compounding. Jadi ada pengajaran di sana. Tapi kalau kita buat simpanan ataupun pelaburan kita yang memberi peluangan 8%, for example. And then kita punya pinjaman yang ini pula baru 2%. Jadi go ahead lah dengan bayar je lah pinjaman tu. Kita keep kita punya simpanan kan. So ada banyak soalan macam kami ada banyak dapat soalan yang lah dia nak simpan ke nak bayar. Credit card saya kata 18%. You ada 10,000. 10,000 hutang kad kredit 18% setahun, 1.5% a month. Bandingkan dengan you simpan dalam satu institusi kewangan yang memberi pulangan sebanyak 7%. So what is that's the issue ni, nak simpan ke nak bayar? Right? Kan, dilema. So dia kata, "Oh puan, saya simpan, dia ada 10,000. Saya simpan dah lama dah puan 10,000 ni." Yeah, but you see, you punya pulangan ni tak menentu. Where else you punya pinjaman ni menaik aja, it's compounding, So kalau 10,000 ni kita tahulah, kalau kita pinjam 10,000, kad kredit 10,000, dia mengambil masa 7 tahun lebih untuk habis bayar ni. Itu pun kalau you tak pakai lagi. Kalau you pakai je, saya batin je lah kan. Jadi the ideal thing to do is to pay off. Unless you can get you punya simpanan tu memberi pulangan yang lebih tinggi than your 18%. Tapi memanglah susah. Itu perkara yang orang kata tabiat yang sepatutnya dilakukan,
tapi amat sukar untuk dibuat. Betul, dilema betul hutang dengan ni. Sebab kadang-kadang duit ni dah nampak depan mata, nak bayar hutang kan. Better kita fikir pelaburan dulu. Rupanya 18% ni bila meningkat lagi tinggi nilainya daripada cerita pasal hutang, Puan Akmal kan di AKPK kan. Macam mana caranya untuk kita mengambil hutang kita daripada orang yang hutang kita? Apa tu? Tak, kita ni kan ada orang hutang kat kita. Kita ni macam pengemis nak minta balik duit kita tu. AKPK ada itu AKPK boleh selesai. Boleh selesaikan. Itu di luar bidang tu. Itu kita buat motivation talk lah sikit. Kena motivasi terus kan. Motivasi terus. Mungkin Puan Akmal boleh kongsikan kepada penonton di rumah yang mungkin tidak pandai lagi menguruskan kewangan. Ada tip-tip yang mungkin Puan Akmal boleh kongsikan. Macam mana caranya untuk menguruskan kewangan? Sebab sebelum ni mungkin mereka tak tahu macam mana nak menguruskan kewangan ni. Asyik habis. Mungkin ada tip yang Puan boleh kongsikan. Okey, nasihat kami selalunya kalau kita ada pengurusan kewangan tu, kita berbelanja mengikut kemampuan. Susah yang tu. Dan kalau kita cakap pasal kehendak dengan keperluan, susah. Mungkin saya keperluan tu menjadi kehendak orang. Okey, ataupun kehendak saya ialah keperluan orang. But you have to sit down lah. Kami selalu sarankan bercerita tentang pengurusan kewangan sebagai keluarga. Jangan bersuruk-suruk lah daripada isteri atau suami. So you must do with ni kan. So bila dapat gaji tu, pernah tak buat? Ada tak orang berani buat husband and wife sit down, share the account? Boleh buat tak? Dia boleh buat? Saya buat. Pernah buat? Saya buat. Saya tak buat lagi. Saya buat. Gaji dia, gaji saya. Lepas tu macam bahagi-bahagikan. Macam dia bayar ni, saya bayar ni, macam tu. Yeah. Betul lah macam tu? That's right. Okay. And then kalau boleh ada satu simpanan. It's all up to you, husband and wife. Tapi ada tak satu, boleh tak buat satu account bersama? Berani tak? Kena buat satu lagi account lah? Boleh tak? I'm asking, boleh tak buat account bersama? Boleh. Tak ada boleh, masalah. tak ada? Okay, so some couple tak boleh. Okay, duit saya, duit saya. Macam tu, ataupun duit you, duit I. So, and then, because this is the savings yang you nak matlamat bersama. Seperti rumah. So, satu akaun ni... Impian lah akhirnya. Your impian. You janganlah impian nak beli rumah. Matlamat nak beli rumah. Jadi, rumah ni bukan boleh beli hari ni bangun pagi nak pergi beli rumah. Dia kena set. Simpan. So, kita kata you buat tabung satu. Tabungan untuk savings, untuk down payment for a house. So, kenalah buat satu akaun bersama. Kalau tidak nanti, berani tak? Kalau orang tak berani. Saya buat tau. Saya buat tabung bersama tu. Tapi bukan nak beli rumah. Tahu tak? Cuba teka. Melancong. Gaji. Melancong. Oh, melancong. That's right. Okay. Betul, dia tiap bulan dia melancong. It's okay. Boleh kan? Itu lah. That's right. But that's right. Kalau tak ada dalam tabung tu, then jangan pergi mana-mana lah. Yalah. And then, you buat dengan family, dengan anak-anak sekali, cakap, ini tabungan ni, kita nak pergi melancong. Jadi adik dengan abang kalau nak melancong ikut mami dan daddy, masuk duit dalam tu. So you give encouragement for them untuk buat simpanan kan. So dia nak mengurus tu. Tadi jangan macam tadilah kita nak buat pembayaran yang dah dapat gaji tu, dia dah buat simpanan dan kita kata nak buat pinjaman, bayar balik pinjaman. Itu kita kata aku masih pinjaman kepada ibu bapa pun kena bayar juga, okey. Unless dia kata dia halalkan, tapi you kena bayar nak dapat berkat. So okey, yang ini kena bayar. Itu yang tak adalah mencari orang yang hutang dengan kita tadi. Sebab kita dah ada pengurusan kita tu. Dah siap dalam Excel tu misalnya. Kena tulis tu semua tu. Apps semua banyak sekarang kan? Banyak kan. Banyak apps sekarang. AKPK pun ada juga, apps macam tu. So, you kena buat lah juga. And then baru kita tengok, ada balance. Alhamdulillah. Ini tak buat apa-apa. Tak payahlah. Tak ada balance macam tu. Kalau balance lebih tu bonus tu. And then banyak sekarang kita banyak WhatsApp group kan, tahun ni pun tak tahu lah banyak sangat. Dalam WhatsApp group tu bagilah pendidikan, macam kata tanya macam nak beli baju sekolah ni kan, orang masuk budak entah mau masuk sekolah, mana tempat nak beli baju sekolah yang murah, yang baik. Janganlah share tentang masak aja kan. Tempat-tempat makan. Makan kan. Tempat makan yang sedap di KL. Please lah, tanya. Dia mungkin ada dalam grup kita tu yang mentor, yang memang pandai menguruskan kewangan. Share that, then adalah gunanya WhatsApp tu. Cuma sekarang ni Puan, bila Puan cakap pasal keterbukaan antara suami isteri, kita tengok senario di ibu kota sekarang ni pun lebih ke arah itu. Kalau dulu mungkin pendapatan suami adalah untuk perbelanjaan keluarga, pendapatan isteri terserah pada mereka lah kalau mereka nak membantu suami. Tapi sekarang ni dalam senario ekonomi sekarang, customer yang Puan jumpa pun banyak dah boleh orang kata bertolak ansur dah antara suami isteri Puan.
Itu yang kami harapkan ya sebenarnya. Itu yang kami harapkan. Tapi the reality is that kes yang kami datang tu kadang kebanyakannya isteri tak tahu pun suami buat pinjaman. Ataupun suami, banyak isteri yang tak tahu. Dan suami pun tak tahu juga isteri buat pinjaman. So the keharmonian keluarga tu is very very important lah. So kita nakkan that emotional engagement dengan pelanggan-pelanggan kita, so that in the whole ecosystem tu dia orang tahu keluarga dia. Kalau tengok statistik penceraian dan sebagainya, dia punya sebab-sebab punya penceraian antaranya lah sebab kewangan. Itu sebabnya kita kena berterus terang lah. Betul, kena berterus terang antara suami isteri. Tapi kadang-kadang ada juga yang ketika bujang mungkin duit cukup makan je kan, lagi naik motor, nak duit nak isi minyak motor pun tak cukup. Tapi bila dah berkahwin, alhamdulillah rezeki. Sebab bini bos. Lama aku duk fikir apa mesej yang cuba disampaikan. Tak ada kadang-kadang lah. Tapi betul, suami isteri kalau berkahwin, insyaAllah rezeki tu murah. Macam itulah ceritanya kan Puan? Yes, Tahun baru lain macam Aduh, tak ingat nak tanya apa tu. Puan, Puan Nabib minta tanya. Contohnya, kalau AKPK bantu seseorang, adakah kemungkinan besar, sebab ada realiti yang mengatakan bahawa individu yang dah dapat bantuan perkhidmatan pada AKPK ini, bank susah sikit nak bantu dari sudut pinjaman sebab mereka mengandaikan bahawa individu yang dah dapat bantuan AKPK adalah mereka yang tak pandai menguruskan kewangan. Contohnya. Betul ke realiti sebegitu? Bank akan dapat rekod kalau kita berurusan dengan AKPK. That's right. Tapi tadi saya dah cakap dah, orang yang datang ke AKPK ni kebanyakan mereka tidak pandai menguruskan kewangan. Okay? Dia mengaku sendiri. Okay? Jadi kalau dia masuk dalam program perusahaan kredit kami, memang dalam secret tadi dia dah tag. Tapi kenapa dia ada kebanyakan, bukan semua kebanyakan mereka tu memang dia tak boleh urus lagi. Dia dah tak boleh. Kalau dia buat pinjaman pun tak boleh dah. Sebab dia dah tak boleh. Dia the limit dah. Kadang-kadang dia buat balik 20 sen daripada dia punya salary tadi, bawa balik rumah 20 sen atau RM2 atau RM20. So, dia memang dah tak boleh. Jadi dengan adanya AKPK tadi, kami menstrukturkan pinjaman mereka, dia ada lebihan duit. Jadi, tapi memang itu satu dia punya cabaran lah apabila telah masuk dalam program kami. Ingat, ini dia nak mengubah cara hidup dia. Dan kalau dia nak buat pinjaman, kami dah kata dah, you dah masuk ni, chances are dia memang you tak boleh buat pinjaman. Sebab bank pun kata, yang ini pun kau tak buat. Selama bila? Sampai selesai pinjaman tu lah? Sampai selesai pinjaman. Tapi selepas selesai pinjaman tu, bolehlah pergi ke bank lain. Tapi selalunya kami punya klien ni, kalau dia dah selesai tu, dia dah freedom. Dia tak nak pinjam dah. Boleh pinjam, tapi kena atur perbelanjaan. Itu tak nafi dah. Dan itu pun kita tak galakkan. Pun sebenarnya kalau nak buat pinjaman lagi sedangkan dalam proses pemantauan AKPK lagi. Pat tengok dekat dekat Facebook. Okey, ini daripada Faiz Syauqi. Okey, bagi saya, ni pandangan, saya pandangan ni. Bagi saya, demografik penting. Tahu demografik tu apa? Penting, habiskan dulu. Dok KL nak kawal kewangan agak susah sikit lah ceritanya. Dok Alostak ke, Kanga ke, senang sikit. Kos sehari hidup, apa maksud sebenarnya? Dia nak apa maksud kos sehari hidup yang sebenarnya? Bila kita faham, baru kita tahu apa topik pun kita nak utarakan. Lain kawasan, lain harga kos. Walaupun kita bijak berbelanja macam mana sekalipun. Akhirnya pasal, yalah, mungkin duduk di Bandaraya Kuala Lumpur dan juga duduk. Contoh mana kalau nak dibandingkan KL dengan mana? Saya rasa dia cuba nak cakap, contohnya kalau duduk dekat Kelantan sebagai contoh kan. Kadang-kadang kat sana mungkin sewa murah dan mampu pakai kereta mahal sebagai contoh. Mewah lah. Aku kerja ni pun dapat pakai kereta ni, kau duduk KL takkan tak dapat pakai kereta ni. Kita pun betul gaji lah. Gaji sama. Tapi realiti kehidupan dua bandar ni sangat berbeza. Yes. Kita berehat seketika boleh tak Puan? Boleh. Dengan kita Puan Naif, betul? Awas kan? Okey, kita berehat seketika dululah. Naif apa? Kena urus duit kita dengan betul supaya kita tahu apa yang kita patut beli dan apa yang kita tak patut beli, dan belanja dengan bijak daripada belanja ikut nafsu.
dalam belanja kita kena kena belajar berjimat lah, jimat, kena tahu benda-benda yang perlu kita nak. Jadi tak adalah benda tu membazir, simpan benda apa yang kita nak. Sebenarnya kalau kita lihat perbelanjaan isi rumah di Malaysia ini, kita mengikut trend pembelian yang tak perlu. Dan juga masih ada terdapat juga golongan muda di bawah umur 40-an ni yang lebih mementingkan gaya dan juga orang kata ikut perkembangan terkini, trend terkini tanpa memikirkan juga impaknya daripada segi ekonomi sendiri. Maksudnya ukur baju mestilah di badan sendiri kan. Jadi saya rasa amat penting untuk kita maknanya sedar diri dan juga kita merancang kewangan diri sendiri dahulu sebelum kita membelanjakan setiap wang ringgit yang kita dapat setiap bulanan. Ya. Okey, kembali bersama kami dalam Suara Kita, Hak Kita. Macam mana puan sedap air tadi? Bolehlah bercakap sekarang. Tak apa, jadi kita minum kopi pula. Tadi kita gantung soalan mengenai demografi. Saya tertarik nak tanya puan mengenai kadang-kadang kita ni sangat mudah terpengaruh, bukan terpengaruh lah, dia macam rasa berbanding-banding antara rakan sekeliling kan. Alamak, dia dulu mengaji sama-sama dengan aku. Kenapa dia dapat pakai rumah ni, kereta ni kan? Sedangkan gaji aku lagi tinggi. Sifat kita ni kan sangat susah sebenarnya puan. Yeah, that's right. Kalau kita gaji 3,500 di Kuala Lumpur, kita dipanggil urban poor. Miskin bandar. Miskin bandar. That's right. Tapi kalau 3,500 mungkin di Perlis for example, you mungkin kategori apa tu kalau kat Perlis? So you mungkinlah beli rumah yang CBD for example kan. Because harga barangan di sana murah. It's also supply and demand. Kalau kita mengkaji tentang statistics penduduk for example dan juga pendapatan, kita nampaklah perbezaan dia di mana ada pendapatan yang tinggi dan di mana juga kos perbelanjaan yang tinggi. So obviously Kuala Lumpur antaranya, Putrajaya dan sebagainya. So negeri-negeri lain tu, Johor for example pun ada kos dia pun tinggi juga. Jadi kita kena, tak bolehlah kita membezakan nak compare dengan orang lain lah tentang apa yang kita ada. So you must, kata memanglah senang nak cakap pada yelah. But you have to be satisfied lah. Asalkan you tak adalah orang kata nak meminta dan sebagainya kan. You tak ada orang datang ketuk rumah ke, daripada pergi rumah, balik pergi kerja rumah warna putih, balik warna merah ke misalan kan. So as long as you are, you boleh bagi makan dan sebagainya, usahalah. The most important thing is kita kena usaha. Dan kena banyak bersabar sikit. Because sometimes benda tu tak datang guling-guling macam kita kata kan. Dan kalau kita terlampau lah excited pula pasal ni nak dapat cepat kaya ni, kena pula skim cepat kaya. Itu cerita lain dah, malah nak cerita dah. Letih nak cerita yang tu kan. Marah tu bunyi tu. Marah. Sebab saya pun baru baca minggu lalu ada kes tentang orang mendapat hadiah. Kes ni banyak kami dah sarankan. Dia selalu gadis lah. Dia telefon berkenalan di Facebook. Dia dapat hadiah. Dia kena pergi dekat airport. Scammer ni. Scammer. You tahu berapa the latest one I heard was 135,000. Barang tak ada benda sebenarnya. It's a scam. Yalah. So, tapi orang kita ni boleh percaya kan. So that's why kalau kadang-kadang kita pun terlampau lah menguruskan wang betul ni. Dia kata ikik-pikik cakap ni. Kali tu ada orang telefon. Handsome lah macam you all kan telefon kan cakap pasal manis pula cakap. Terkena lah tu. Habis dah. Pak, jangan guna kelebihan yang ada. Tak baik kan? Tak baik, Pak. Tapi kalau saya kata yang tadi, kalau orang gaji 3,500 duduk dekat Perlis, kaya kan, mewah kan. Why not kita yang KL pindahlah ke Perlis? Tak? Kalau ada kosong lah. Kalau nak rasa lah kan. Kalau nak rasa boleh. Orang TV cakap apa? Nak cakap senang lah kan. Tapi kita bagi perumpamaan macam tu lah. That's right. Tapi kita maybe
kami selalu sarankan kepada pelajar-pelajar sekarang yang banyak keluar universiti yang tak ada kerja ni, kami kata, why don't you create a job? Daripada you hoping for a job, why don't you create? Kita buat perniagaan dulu ke, nak buat Grab ke, Uber ke, go ahead, Sementara nak mendapatkan ini. Sometimes dalam ataupun duduk masjid pun okey juga tu. Kadang-kadang dalam kita selalu semayang solat kan berjemaah tu kan, kadang-kadang kita jumpa orang, dapat rezeki. Dan all these things, jangan duduk rumah berharap. Betul. Kena berusaha lah. Yes, kena berusaha. Dan mesti sabar. Betul. Berusaha, sabar, tawakal. Yes. Baik. Okey, tadi kita bincang pasal senario biasalah sepanjang tahun-tahun sebelum ini. 2018 ini kita nak lebih perkenalkan AKPK lah. Sebagai contoh, kalau mereka yang menonton pada ketika ini yang memang betul-betul dah mengalami kelemasan, lemas tadi kawan ni. Pada sini. Apa proses mereka jumpa AKPK? Ke AKPK ni charge juga mereka ke macam mana? Kita nak cerita sikitlah bagaimana proses berjumpa AKPK ni. Okey. AKPK memberikan 3 jenis perkhidmatan. 3 jenis. Satu yang pertama ialah pendidikan kewangan. Macam inilah kita bagi pendidikan kewangan. Kedua ialah kaunseling kewangan, kita counsel. Dan yang ketiga program pengurusan kredit. Jadi kami ada 11 cawangan. So yang bagusnya tuan-tuan dan puan-puan ni nanti datang ke AKPK, berjumpa dengan kaunselor kami. Okey, sebelum tu kalau ada hutang, ada pinjaman, dia kena masuk website lah. Kena isi borang-borang tu semua dan berjumpa dengan kaunselor kami dan berbincang tentang bagaimana untuk menguruskan kewangan, berapa banyak pinjaman. Yang ini percuma. Yang ni datang. Yang ni memang tak ada ejen, tak ada apa, datang saja. Jadi kita banyak sekarang ada masalah, dia orang kata ejen, tak ada. AKPK tidak melantik mana-mana ejen. Datang ke AKPK 11 cawangan, berjumpa dengan kaunselor dan berbincang tentang pengurusan kewangan. Bagaimana pula kalau mereka yang dah diisytiharkan muflis sebagai contoh kan? Ada ke jalan keluar bila mereka bertemu AKPK? Kami kalau muflis, you kena pergi Jabatan Insolvency. Tapi sekarang kita ada orang kata voluntary arrangement, di mana sebelum diisytiharkan muflis tu, dalam akta kebangkrapan tu kita boleh berjumpa AKPK dahulu. Okay, so janganlah sampai the judge adjourn you as a bankrupt boleh pergi. Jangan macam tu. Dia sebelum diisytiharkan bankrupt tu datang ke AKPK. In fact, insolvency pun akan galakkan orang-orang pergi ke AKPK untuk menstrukturkan pinjaman. Okey, baik. Harap penonton fahamlah. Saya lama dah saya nak tanya puan sebab 2-3 tahun lepas saya mungkin pernah merasai situasi ni. Apa tanda-tanda kita lemas dalam pengurusan kewangan kita? Sebab kita ni kadang-kadang kan bila kita berbelanja, kita rasa dah sebulan lewat sikit bayar, tapi bila ada income lain masuk, okey tak ada masalah. Okay. Kita rasa macam okey tak ada masalah, lepas ni ada duit masuk, lepas ni ada duit masuk. Sedangkan bila sebulan dah tak bayar, rumah, kereta, sebenarnya itu dah tanda-tanda lemas lah tu kan. So bagi AKPK, tanda-tanda yang perlu kita berhati-hati ni time bila? Okey. Dia itu denial nama dia. Oh ya ke? Denial lah tu. Dia tahu dia tak boleh bayar tapi dia denial, tak nak bayar kan. So antara tanda-tanda dia, especially kalau kad kredit, dia dia tak bayar dengan penuh. So dia ada tunggakan. Saya pun ada kad kredit tapi saya pembayaran saya ialah penuh. So every month is kosong. Okay. So kalau you ada jumlah tertunggak, that's your first sign. Okay. Kalau the other one is kalau you selalu berbuat pinjaman, kata mengeluh. Macam orang kata dapat gaji 28, 29 dah tanya, gaji bila? Tu susahlah tu. Okay. And then you selalu buat pinjam, dia tengah-tengah bulan je dah nak buat pinjaman. Ada orang tanya, tak apalah you ambil short term loan. Itu dah pening dah tu. Sudah tanda dah tu. So banyak lagi tanda-tanda, dah ada dalam buku kami, ada tulis tanda-tanda bila menghadapi. Ada. So actually it's your natural ni lah. Sebab kita ni bukan nak sangat berhutang kan, tapi bila kita dah berhutang, arwah mak saya kata kalau kita dah tidur mimpi berhutang, that means you ada masalah dah tu. Dia macam konsep tidur tu. Gali lubang, tutup lubang. Itu pun lagi itu lagi susah. Itu along tu lah, biasa macam tu lah kan. Dah along lah. Sebab tu kalau isteri tengok suami tidur, kalau kerut macam tu, bang, kenapa bang? Asal pula migraine lah. Kerut. Tapi datanglah ke AKPK, kami bagi perkhidmatan yang percuma. Kena positif lah. Datang AKPK ni bukan kita ada masalah sangat pun. Nak dapat ilmu pun tak ada masalah. Okey, ada orang minta tanya, dari sudut
penjamin. Kadang-kadang orang kita ni baik sangat, kita jamin orang tu. Tapi bila dia dah tak bayar, tak mampu bayar, risiko kosnya jatuh kepada penjamin. Dari sudut itu, KPK boleh bantu juga ke? Boleh. Itulah kadang-kadang saya selalu kata wanita ni adalah satu manusia yang paling lembut. Hati dia lembut. Dia kalau orang datang buat nak jadi penjamin tu ya saja dia. Je. Ada yang belum kahwin pun jadi penjamin. Iya. Ya, apa tu tak jadi. Macam mana? Penjamin untuk ni bakal. Lepas tu tak jadi, nak buat macam mana? Marah jugalah ni kan, suara dah tinggi kan. Pernah ada pengalaman ya? Kan, kes orang lain. Kes kami. Jadi ramai orang, macam saya nak cakap jugalah untuk kaki tangan kerajaan for example. Mereka suka menjamin antara satu sama lain. And then memang institusi kewangan memang suka panggil dia orang kaki tangan kerajaan ni sebab dia gaji dia stable orang kata kan, and dia boleh potong gaji pula kan. Tapi kita baik-baik sikit. Penjamin maksud dia you menjaminkan orang tu, pembayaran orang tu kalau dia tak bayar. So that is the concept. Dia orang tak faham. Di KPK kami boleh struktur jugalah, tapi kita minta dengan bank so turunkan sikit dia punya harga sebab pada tahun 2018 ni, kalau kita tengok the new act of bankruptcy ni, dia akan lepaskan as social guarantor. So kalau social guarantor ni, you kena tengoklah dalam akta tu apa yang dikatakan social guarantor. Dan kalau macam for example you bagi penjamin untuk anak belajar for example, that's a social guarantor. Dan kalau tak bayar, dia besar kemungkinan dia tidak boleh di-bankruptkan. So kena tengok akta tu. Kena tengok elemen-elemen tu jugalah, betul lah. Okey, Fat, kita tengok kat Facebook kita lagi baca sahabat kita ni. Last kat Facebook puan. Ini daripada Datuk Karl. Wow, Datuk komen. Okey, dia kata saya selalu menyimpan ni lah, Datuk menyimpan lah kan. Tetapi duduk kat KL ni, sama je. Kadang-kadang terpaksa pecah tabung. Datuk pecah tabung? Apa bila Datuk Okey, itu pun untuk tapung kos harian dalam meneruskan kelangsungan hidup di KL. Macam biasalah kos hari hidup dekat KL tadi kan. Okey, Syaril. Okey, yang terakhir sekali ni mungkin Puan nak bagi tahu tips yang berguna kepada mereka ataupun nak suruh mereka untuk datang ke AKPK dalam pengurusan kewangan ni, Puan. Silakan. Okey. Ini resolusi sebab kita baru masuk tahun baru kan. Resolusi. Resolusi ni kita yang pertama kita plan awal. We got to plan early. Kita raya tahun ni bila? Jun ke Mei? Jun kan? Jun. Jangan bila Jun kan, bila Mei tu terkejut. Alamak, nak raya. Raya tak ada. So, ni baru masuk Januari 1 ni. Buat sekarang lah. Dah plan buat sekarang lah. Buat plan awal kan. So, jangan terkejut pula yang tu. Yang kedua, kami kata stay healthy. Jaga kesihatan. Betul. Apa kena-mena, Puan. Bila kita jaga kesihatan, kita boleh bekerja. Dan kalau it's very expensive to be sick. Yes. Kan? Kalau sakit tu lagi banyak kos. Lagi banyak kos. Antara sebab yang kedua mereka yang datang mendapatkan khidmat AKPK ialah kerana peningkatan perubatan. So that's why kita kata you stay healthy lah. Okay. Terusnya yang ketiga. Terusnya yang ketiga kita kata kalau boleh spend less and save more. Walaupun save more. Okay. Walaupun 50 sen satu hari pun tak apa, simpan. Nah. Dan akhir sekali tambahkan ilmu tentang pendidikan kewangan. Kalau nakkan yang lebih tentang pendidikan kewangan ni, datanglah ke AKPK. Ya, itu dia. Yang penting ilmu. Nak buat bisnes pun kena ada ilmu. Saya setuju sangat-sangat tadi sebab ramai antara kita pun buat bisnes, dapat untung, belanja semua. Dia sepatutnya kena bayar gaji kat diri kan. Seribu je lah. Yang lain tu kena masuk account company. Okey, terima kasih banyak Puan. Satu pembukaan 2018 yang baik. InsyaAllah tahun ni saya sangat tekad nak ada tabung pelancongan. Betul-betul. Saya pun nak tambah lagi tabung pelancong. Tapi tahun lepas dia tiap bulan melancong. Tak. Ni cerita ni. Tahun 2015 tahun ni, saya rasa kalau misalkan saya jumpa duit RM20, yang kertas tu saya dah simpan dalam tabung. Saya nak jadikan macam tu. Sebab kalau tengok je. Guna RM20 je lah. RM20 je. RM1 bagi sedekah lah. Sedekah lah. RM20 tu simpan dalam tabung saya. Hujung tahun, baru tengok RM20 tu boleh jadi beribu-ibu. Tukar RM50 lah. Banyak sangat. Okay, baik. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Doa guru apa? Sama. Minggu depan kita jumpa lagi pada hari dan juga waktu yang sama. InsyaAllah. 9.30 malam setiap Isnin. Suara kita, hak kita. Assalamualaikum. Bye.